saya sebab nak tanya ke apa ke boleh ni tekan sini. Comel. Macam menarik je kan? Okay. Nampak kan skrin semua? Okay. Kejap kita start. Okay. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni sihat ke belakang? Ada berapa orang ini? So, 2, 3, 4, 5. Tak apalah ada 5 pun okey lah ya. Nanti sebab nanti saya akan bagi video kat dalam group juga supaya kalau. So hari ni sihat ke belakang? Apa air dah? Kalau dia punya mic rosok ke apa ke? Nanti komen. Alhamdulillah Sofia sihat. Lagi Ajuat ada Ajuat? Ajuat saya Ajuat? Ajuat dia tengah makan lagi ke? Christina ada, Syakira ada. Abi ada. Asad tak ada Asad? Tak penting je. Okay, tak apalah. Okay, sebelum kita pergi ke topik, hari tu kita belajar pasal apa itu? Kita belajar pasal jihad. Banyak benda kita belajar, okay? So, untuk minggu ni kita akan belajar pasal sebelum kita start tu, Ustazah nak main teka-teki lah, bukan teka-teki. Ustazah bagi clue, awak teka tajuk apa kita nak belajar ini. Okay, so sebelum nak teka-teki tu, awak bagi je mana-mana huruf. Awak bagi je mana-mana huruf, lepas tu Ustazah akan teka. So kita akan tengoklah dia akan come out dengan tajuk yang kita akan belajar hari ni. Tapi kalau salah sebut huruf tu, kita macam kita main hammer lah, tergantung. Gitu. So awak dengar ke suara saya ke? Pelajar-pelajar dengar ke suara saya? Alright, okay, terima kasih. Okay, so hari ni clue yang pertama ialah, okay, kita akan start hari ni. So kita akan start ada ni. So clue yang pertama ialah apa panggil? Dia merupakan kalau kita kalau kita mandi ke, kita mengeluarkan mandi ataupun membuat air besar ataupun membuat air kecil, kita gunakan benda tu. Contoh kita gunakan benda tu. Benda tu apa? Tak boleh beritahu rahsia. So ni ya tadi. So pilih. Sofia pilih huruf apa? Jajak Ustazah, sekali lagi ke apa ni? Oh gini, okay, arahan dia ialah awak pilih mana-mana huruf yang awak rasa macam contohlah tajuk hari ni ialah makanan halal. So awak pilih tajuk, awak pun pilih huruf mana? Makanan MAKNAN macam tu. So ni kita tak tahu tajuk apa kita nak belajar ni. So awak pilih je mana-mana huruf, kita main macam hammer. Kalau awak salah sebut huruf, nanti awak akan digantung. So awak pilih je mana-mana huruf dulu. Clue yang pertama, dia menggunakan air semasa basuh. Contohnya masa mandi, masa membersihkan diri, berwuduk, membuat air besar. Tajuk ke apa ni? Pas guna air ni Ustazah. Mesti tak ada mikir. Mesti belik. Apa ni Ustazah? Tak payah lah saya. Tak apa. Awak bagi je huruf dulu, nanti baru akan terkeluar idea-idea. Okay. Sofia ada huruf tak? B. Huruf B ya. Mana ni? Okey, huruf B Saya tekan huruf B. Okey, B ada. Lagi. Siapa lagi? Abi nak pilih huruf Abi? Saya nak pilih. Saya lah pilih pula. Saya pilih huruf A. Okey, Abi. Abi ada Abi? Abi nak pilih huruf apa Abi? Abi. Okay, nampak tak dia punya tu? Okay. Lain lah. Christina nak pilih huruf apa? Christina ada tak? Kau tak dengar? Lain dia selalu. Okay, huruf H. Saya pilih huruf H, Ustazah. Okay, huruf H.
Okey, sikit lagi. Faiz. Faiz pilih huruf apa Faiz? Faiz. Tak nampak. Faiz pilih huruf apa Faiz? Syakira tak ada lain tu. Faiz tak ada dah. Siapa lagi? Syakira. Syakira pilih huruf apa? Saya bagilah. Atas ni. Saya bagilah sikit So, clue yang seterusnya. Okay, clue seterusnya. Kalau contohlah kita mandi pula. Contoh lain pula. Kita kena bersihkan diri kita. Contohnya kat sebelum kita nak melakukan solat tu kita kena bersihkan diri kita. So bersihkan diri tu kalau ada bahasa lain dia apa? Dia tak keluar. Bersu. Apa lagi? Nak bagi huruf ni. Ajwai ada Ajwai? Ada. Ajwai nak pilih huruf apa? Abid dah cakap dah bersuci. Saya tulislah dulu. Bersuci. Mana sih? Okey, bersuci asas gapo? Asas gapo? Sikit lagi. Ajwan nak pilih huruf apa Ajwan? Gapa? Ajwan nak pilih huruf gapo? Laju Habib. K. Kebersihan. N. Terima kasih Ajwan. Tadi Fidawi dah benar. Saya kejap Abid. Sama je nama dia Abid Fidaus. Yeay. So hari ni kita akan belajar pasal bersuci asas kebersihan. Okay? Mesti pernah dengar dok tajuk ni? Ya Zaza ni. Pernah dengar tak tajuk ni? Ke macam saya tak tahulah Zaza. Ada ke tajuk ni benar? Saya tak belajar apa. Okay. So ini pergi buka muka surat. Siapa ada buku tab pergi ambil buku tab. Buka muka surat 101. Cepat-cepat dia ambil buku tab. Buku tab awak ada depan muka dah ke? Ada. Sorry Ustazah, saya tengok letak mana buku teks. Aduh Sofia ni. Tak ingat lah kau. Okey tak apalah. Ni saya dah tunjuk. Kalau siapa tak ada buku teks saya ada tunjuk depan ni. Nampak ke kat skrin Nampak? Jelas Kalau tak jelas. Okey kalau tak jelas. Awak beritahu saya lah ataupun awak komen kat bawah ni. Okey awak angkat tangan cakap Ustazah tak jelas. Ataupun Ustazah saya tak dengar. Okey? Boleh? Alright, okey. So kita pergi ke topik yang pertama. Apa ni Ustazah bersuci asas kebersihan ni? Okay. Saya tak faham lah Ustazah. Bersuci ni apa? Saya tahu bersuci ni saya bersihkan badan je. Saya tahu bersuci ni mandi je Ustazah. Mandi wajib. Yang saya tahu bersuci ni ambil wuduk sebelum solat. Ada orang tahu lagi apa ni Ustazah maksud bersuci lagi ni. Saya tak faham lah. Okey tak apa. Kita akan pergi dekat muka surat 101. Okey muka surat 101 ni dia cakap pasal taharah. Apa maksud taharah ni? Ajwat tolong baca sikit taharah dari segi bahasa apa? Ajwat ada ke? Ajak tolong baca boleh? Mana? Ni daripada segi bahasa. Ajak nampak tak skrin saya tunjuk ni? Nampak. Nampak? Ni cuba baca maksud taharah dari segi bahasa ni apa dia? Suci dan bersih. Suci dan bersih. So kalau daripada segi istilah pula apa? Suci dan bersih daripada hadas dan najis. Hadas dan najis. Terima kasih Ajwai. Okey. So maksud taharah dekat sini maksudnya ialah suci dan bersih. Okey. Tu dari segi bahasa, dari segi dasar dia lah. Maksudnya kita ni contoh kalau kita sebelum kita solat tu kita kena ambil wuduk. So kita kena bersuci dan bersih. Maksud dia tu daripada segi bahasa.
Kalau secara detail dia, taharah ni bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Macam mana hadas dan najis ni Ustazah? Hadas dan najis ni ialah najis ni ialah najis tu contohnya awak membuang air besar lah. Membuang air besar kalau kata kasarnya ialah kita berok. Macam tu. Najis tu lah. Contoh kalau kita kencing tu pun salah satu jugalah. Iaitu buang air kecil. So istilah dia kalau taharah ni ialah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Bukan setakat suci dan bersih saja. Maksudnya daripada apa? Daripada benda-benda yang kotor seperti hadas dan najis. Okey, faham tak kat situ? Okey? Faham Cuba komen kat bawah ni kalau faham. Kalau macam tak faham, cakap tak faham macam tu. Saya biar terangkan lagi. Sofia angkat tangan. Sofia angkat tangan tu maksud dia faham lah tu. Okey, terima kasih Ajwat. Okey, so kita tengok pula dekat, dia cakap dekat surah Al-Baqarah ayat 222. Dia cakap apa ni? Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Iaitu sesungguhnya Allah suka orang yang taubat dan orang yang membersihkan diri. Maksudnya kalau kita bersihkan diri kita ni, Allah suka. Okey, contohlah. Saya nak bagi contoh siapa saya bagi contoh Abid lah, Abid Pidah ni. Sebab dia suka main game. Saya tahu dia suka main game. So dia main game. Dia main game sampai dia lupa nak mandi. Kalau dia lupa nak mandi tu, satu hari contoh dia tak mandi. Dia solat tapi dia tak mandi. Alamak, macam mana tu? Maksudnya dia tak membersihkan diri dia. Bukan cakap Allah tak suka, tapi Allah dah cakap, dah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, dia cakap Allah ni suka orang yang membersihkan diri. Maksudnya Abid ni kan nak suruh Allah suka kita, nak suruh saya kita, tak kira lah Abid ke siapa-siapa ke, kita kena bersihkan diri kita. Salah satu contohnya ialah mandilah. Ke tiba-tiba Ustazah, saya tak sempat mandi lah Ustazah, saya malas lah. Dia macam tu. Okey, setakat ni faham? Ustazah ni taruh je pun. Alah. Senang je Ustazah. Okey. Okey dah, habis kat situ kita akan tengok dekat satu topik yang seterusnya. Buka muka surat. Buka muka surat 102. So macam mana kita nak bersuci ni Ustazah? Maksudnya boleh guna air je ke? Bersuci ni ada, maksudnya dia ada banyak. Maksudnya kita boleh guna banyak. Tak semestinya menggunakan air saja. Okay, contoh kat sini kita tengok ada 3 benda. Tadi saya cakap air kan? Ni air. Saya cakap air. Saya cakap ini air. Okay. So sekarang ni ada 2 lagi barang ataupun alat untuk kita bersuci. Untuk kita, orang kata untuk apa? Untuk kita bersihkan diri lah. Okay. Yang pertama, daripada kanan ni. Cuba Sofia. Sofia ada Sofia? Ya. Cuba Sofia baca. Cuba tak? Saya tanya dulu. Cuba Sofia bagi tahu saya. Ni gambar raja apa ni? Tanah ke? Ke apa? Ke pasir? Ke apa? Ke apa dia? Alat bersuci. Yelah. Ni apa dia? Memanglah ni alat bersuci juga. Oh, debu. Okey. Kalau tanah betul juga ke? Pasir macam tu? Ke? Oh, debu. Oh, dia dah cakap dah debu. Okey. Sofia tolong baca boleh kat Ustazah? Boleh. Okey, terima kasih. Cuba baca sekejap. Debu suci digunakan untuk bertayamum, ganti wuduk dan mandi wajib. Okey, terima kasih Sofia. Okey. Dekat tadi kan saya cakap alat bersuci ni ada 3. Maksudnya ada 3 lah, bukan air sahaja. Dia ada debu, lepas tu dia ada batu atau dan juga alat bahan yang kesat. Okey, yang pertama kita tengok yang pertama dulu. Tak nampak pula nombor 1 kat sini. Okey, yang pertama tadi Sofia dah baca dah. Iaitu debu suci yang digunakan tu, itu debu suci. Okay. Sofia baca, debu suci ni digunakan untuk bertayamum, ganti wuduk dan mandi wajib. Okey, contohlah kan saya kata alat bersuci ni ada banyak. Masa tiba-tiba tak ada air.
Bila tak ada air macam mana kita nak guna ni Ustazah? Saya nak ambil wuduk. Saya nak mandi wajib. Macam mana? So kita akan menggunakan debu tanah. Debu tanah tu untuk apa? Bertayamum. Kita dia. So debu suci ni, debu suci tu maksudnya debu tanah lah. Debu tanah tu lagi digunakan untuk apa? Untuk kita berwuduk. Sebab kalau tak ada air, debu ni ialah pengganti air tu. Kan kita dah belajar tajuk tayamum, betul tak? Ke ada orang tak tahu lagi tayamum tu apa? Ada orang tahu tak tayamum tu apa? Krik krik. Krik krik. Okey, tahu. Okey, asyik baik tahu. Asyik baik reply. Ingat cakap dengan dinding dah tadi. Tahu. Okey, maksudnya selain daripada air, kita boleh guna debu suci. Okay, yang kedua, kita boleh guna Kristina. Kristina ada? Ke line Kristina slow? Syakira lah. Syakira boleh? Syakira tolong baca kat Ustazah boleh? Nombor tu ya, nombor 2. Batu tu yang ada gambar rajah batu. Baca dah Ustazah. Baca. Guna untuk istinja bersama air, tisu, kertas dan daun. Okey, terima kasih Syakira. Boleh tutup mic. Okey, so yang kedua ialah alat yang kedua ni apa Ustazah? Tadi dah cakap pasal air, lepas tu cakap pasal debu. Okey, alatan yang kedua ialah batu dan juga kertas. Maksudnya benda-benda yang kesat. Okey. Batu ni untuk apa ni? Dia guna untuk beristinja lah. Maksudnya kalau awak begok ke kalau tak ada debu tanah, kau boleh menggunakan batu ni sebagai alatan untuk kita bersuci. Okey. Bahan-bahan kesat ni macam mana pula? Bahan-bahan kesat ni macam mana? Okey, bahan-bahan kesat ni contohnya tisu, kertas dan daun. Kalau awak pegang tisu tu, awak rasakan dia punya kesat-kesat tu, kau rasa lembut. Mana? Saya nak tanya siapa ni? Firdaus? Firdaus ada Firdaus? Firdaus? Muncullah di kau. Kau bagi tandas tau. Firdaus, kalau tisu ni, tisu ke kertas saya cakap? Tisu ni dia rasa lembut ke dia rasa kasar? Firdaus tak ada. Firdaus bagi tandas gamuk ni. Okay lah, Faiz. Faiz ada Faiz? Kau slow. Tak apalah Sofia lah. Line slow ni Faiz pun. Sofia? Ya. Sofia. Cik baik Sofia ada. Sofia, kalau tisu ke kertas ke dia ni, kalau kita pegang dia lembut ke macam kasar? Kasar. Kasar maksudnya kita boleh gunalah untuk kita, contoh rasa kita nak basuh berak ke apa ke, boleh lah guna? Boleh. Boleh. Kita guna bersama dengan air. Betul tak Sofia? Betul. Betul. Okey. Terima kasih Sofia sebab bagi respon kat saya. Okey. So alatan bersuci ni ada 3. Yang pertama tadi air. Saya tak terangkan lagi air. Okey, kejap lagi Yang kedua debu suci. Yang ketiga ialah batu dan ataupun bahan-bahan kesat tu. Benda tu lah. Contohnya kertas, tisu apa semua tu. Okey. Air ni ada banyak. Air kita tahu ada air. Ada air hujan, ada air mata air, ada air sungai, ada air embun. Apa lagi? I love you tak ada I love you bukan tergolong daripada air. Tu bukan kategori air. Okay, air sungai. Itulah. Saya ternaik kat atas ni pula dia. Tak apalah. Itu alatan tu ada 3. Ingat Atau tu kalau kalau I fall in love with you bahaya tu Safia. Okay. Okay, alatan tu ada 3. Okay, ingat 3 je. Air, debu, batu. Air, debu, batu. Air, debu, batu. Ingat macam tu je. Senang je. Benda yang ada keliling awak je ni. Okay, so setakat ni faham? Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita pergi ke satu topik yang seterusnya. Gitu.
Alright. Okay, faham lah tu kan. Okay, so kita pergi. Alright. So kita pergi dekat muka surat 103. Okay, dekat muka surat 103 ni, dia cakap pasal jenis-jenis air. Ustazah, jenis-jenis air ni banyak lah Ustazah. Okay, so saya ngantuk dah Ustazah. Okay, sebab apa kata kita main game? Sebab asyik dengar je Ustazah bercakap kan. Bosan lah Ustazah ni. Tak apa, kita main game. So, okay, nampak tak saya share sekarang ni? Nampak kan? So, jap saya buka ya. So, kita main game ni. Alright. Okay, so awak kena masuk dalam game ni. Alright. Wow, ada music ya kawan-kawan. So, kena jawab soalan dia. Dengar tak arahan saya sebenarnya? Hello. Dengar tak? Okay, so saya akan bagi kod dekat dalam ni. Awak tekan and then awak jawab. So kita tengok siapa dapat jawab sehingga ke garisan penamat jenis-jenis air. Okay, cepat try buka. Dapat tak link tu? Dapat tak link tu? Apa dah dapat? Try masuk. Okay, try masuk saya tengok. Sebab kalau try masuk terus jawab. Try masuk and then terus jawab. Dia ada tu kan? Dia ada apa panggil? Okay. Terus jawab nanti kan awak punya ni akan bergerak. Contoh ni dah ada Faiz. Loading. Okay, tak apa. Slow. Tapi kalau contoh soalan dia susah, awak tengok buku teks. Sebab tu asyik. Je kan. Cepat. Sekarang ni Faiz dah start dah. Saya dah jawab dah itu soalan sampai nombor 5. Saya buka muzik lah sedap sikit kan. Tak ada bosan apa dah Ustazah ni. Okay, siapa dah masuk tu boleh terus jawab. Terus jawab. Tu sebab sekarang ni Ajwad dah masuk, Kristina dah masuk, Faiz dah masuk. Jangan buka muzik pula doh. Saya dah tak buka muzik lah, saya dah tutup lah muzik. Kuat sangat kan? Muzik dia kuat sangat kan? Tina dah mulai, wow, Tina dah mendahului. Bakal jenazah, siapakah bakal jenazah? Saya tidak tahu siapakah bakal jenazah itu ya. Alhamdulillah. Saya. Tak apa. Asal buat latihan, asal have fun. Dekat sini tak bergerak Dekat situ dah bergerak. Oh, dah gerak lah. Dah gerak lah Zazah. Wah, lajunya Kristina. Senang ke soalan dia? Boleh lah kan Zazah kan? Mana lagi? Pali. Pali. Mana? Wow, Kristina. Ada 3 soalan lagi. Sikit lagi. Ni Faiz okey ke? Faiz lain slow ni. Tak apalah, siapa yang tak boleh join tu okey je. Yang penting dia ada pengalaman.
Kenapa tu? Dah nampak Christina macam kena ada benda jenazah tu. Kenapa ya? Bukalah muzik. Tak boleh buka muzik ke? Muzik kan best sikit. Line slow pula. Tak apa. Tak apa Pak I. Buat slow. Slow, okay? Stop lah. Lepas tu tekan exit ke? Dah tu Dah, awak dah habis dah? Dapat markah kan? Awak screenshot. Awak screenshot nanti masukkan dalam group. Yang dah siap semua, screenshot masuk dalam group nanti. Biar kawan-kawan. Okay. Tak apa. Siapa yang dah siap dah ni? Siapa yang dah siap? Oh dah siap Sofia? Nama awak apa? Bakal jenazah? Tak. Itu siapa? Ajwa dah siap. Tak boleh nak buka lagi WhatsApp saya ni. Kenapa Tak ya? ada ni. Terus. Apa dia? Channel? Channel Sofia? Tengah tu lah tapi dah habis jawab lah. Oh, tapi dah berjawab Tapi kena tunggu Dia kena tunggu kawan-kawan Ke boleh je keluar? Boleh je keluar kan? Boleh keluar je tu. Tunggu siapa lagi ni? Siapa Irah Syah ni? Irah Syah? Senang tak soalan dia Sofia? Ada dia tak senang Tak senang sangat sebab kita pun macam tak belajar lagi. Tak apa. Kita buat latihan dulu. Sebab orang kata practice make perfect. Gitu. Gitu ke? Macam tu lah. Cepat. Wah. Mana? Okay. Saya laptop saya tengah lag ke sekarang ni? Sebab saya tak nampak apa Christina gerak ke sayang? Okay ada. Okay. Faham. Okay. Dah habis dah tu. Alright, I got it. Ingat ke Christina? Christina dah habis kan? Semua dah habis ke? Christina dah. Azwat pun dah. Right. Okay. Nina dah, Azwat dah. Siapa lagi belum? Semua dah Ke tengah lag? Semua dah ke? Dah. Sofia dah. Orang dah ke? Kenapa saya punya tak bergerak pun ni? Irasha ni siapa? Mengakulah di kau siapakah Irasha ini? Christina tak yang Christina dah, Azwat dah. Tu Firdaus sikit lagi tu Firdaus. Firdaus siap dah. Sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain. Sedap juga dia punya. Apa dia punya. Dia punya muzik tu menarik lah juga. Dia baru naik dekat saya punya skrin ni. Awak nampak skrin ni bergerak kan? Ke tak?
Sekarang ni semua dah ke? Wah, semua dah lah ni. Saya pula yang pening. Okey. Ni lah, semua dah keluar dah result dia. Semua dah keluar resultnya. Okey, jom. Okey, macam mana? Senang tak soalan dia? Ha? Senang tak soalan dia? Ke line saya slow? Hello, dengar ke suara saya? Hello. Dengar. Okey. So dah habis semua So pemenangnya ialah Christina. Nanti Christina. Okey, Christina nombor 1. Firdaus Semak nombor 2. Lepas tu nombor 3 Ajwal. Okey, terima kasih belakang, tak apa. Bakal jenazah ni siapa? Bakal Saya. jenazah siapa? Awak ke? Sofia. Okey, okay, tak apa. Okey, so sekarang ni kita belajar pasal jenis-jenis air. So, jenis-jenis air ni ada jenis-jenis air ni ada 4. Okey, so tengok kat buku teks belakang. Jenis air ni ada 4. Okay, so jenis air yang pertama ialah air mutlak. Kalau dia tanya soalan dia, contoh dia tanya, kalau air mutlak ni guna dia untuk apa Ustazah? So air mutlak ni ialah air dia macam ni, air suci yang boleh digunakan untuk bersuci. Dia ada 4. Kalau air mutlak dia suci dan boleh guna untuk bersuci. Maksud dia macam mana? Maksud dia awak boleh guna air tu untuk awak mandi wajib ataupun untuk awak ambil wuduk. Okey. Yang kedua, air apa? Air mustakmal. Air mustakmal ni dia bersuci tapi air tu suci. Tapi tak boleh guna untuk bersuci. Contoh dia ialah air minuman. Contohnya air soya ataupun air minuman, air kita minum tu. Dia air tu suci. Maksudnya tak adalah ada kotoran ke apa ke. Dia panggil air tu suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Yang kedua, air mustakmal. Kalau yang ketiga ialah air musyamma. Air yang musyamma ni ialah air yang disimpan di dalam bekas. Air tu yang disimpankan di dalam bekas tetapi tidak digunakan lama. Contoh kita simpan air tu lah. Kita simpan air tu untuk kegunaan yang akan datang. So apa hukum dia kalau kita guna air ni? Kalau guna air ni makro. So tak payahlah guna, better kalau tak ada air ke apa ke, guna. Kalau tak ada air, guna apa tadi dia cakap? Guna alat-alat suci yang lain. Tapi ni kan ada air. Tapi kalau kita guna pun tak apalah. Tetapi kalau hukum dia akan jadi makruh lah. Faham tak? So, dari 3 tadi. Air apa tadi? Air mutlak. Air mutlak. Air mustakmal. Air musyammal. Lepas tu last sekali ialah air mutanajis. Air mutanajis ni ialah air yang ada kandungan najis. Okey. Contoh dia air kandungan najis, yang ada kandungan najis ni ialah air tu contoh terkena najis lah. Contohnya ada tai cicak ke, ada tai ayam ke. Awak tak bolehlah gunakan air tu untuk bersuci. Faham? Okay, setakat ni faham tak? Maksudnya kita ada 4 jenis air tadi yang masa kita main. Okay, Sofia faham. Okay, maksudnya 4 jenis air tadi ada air mutlak, air mustakmal, air musyamma dan last sekali air mutanajis. Ada 4. Mutanajis tu air yang ada najis. Bila air yang ada najis, benda tu tak boleh guna untuk bersuci. Kalau air mutlak, dia boleh bersuci. Dia air suci dan boleh guna untuk bersuci. Air mustakmal, dia air suci tapi tak boleh guna untuk bersuci. Nampak tak beza dia? Ting. Okay.
Setakat ni ada tak yang pening? Faham tak? Setakat ni faham? Yang 4 jenis tu? Sila respon. Bedai. Alright. Faham. Okay, saya faham. Ajak faham tak Ustazah cakap dia ada 4 jenis air tu? Ajwat. Lain slow ni. Okay. Siapa tak faham, kalau contoh dalam dia malu nak tanya dalam ni, awak akan tanya dari kelas. Kita kan ada kelas 2 jam So nanti ada lagi masa sejam tu awak boleh tanya saya dalam grup lah Okay, so habis dah dekat 4 jenis air ni. Okay, tak ada orang tanya Kalau nak tanya nanti tanya dalam grup, okay? Okay. Okay, so kita pergi ke satu topik yang seterusnya. Apa satu topik seterusnya, Ustazah? Kita tengok muka surat 105. Kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Apa pentingnya kita bersuci ni? Takkan kita nak suci saja je. Ustazah, saya saja je sebenarnya. Tak ada kepentingan pun saja je. Saya saja je nak mandi, Ustazah. Saja je. Sebab ada air saya mandilah. Kalau tak ada air saya tak mandi. Boleh ke macam tu? So kita tengok ada beberapa kepentingan untuk kenapa kita perlunya untuk bersuci kepada diri dan juga persekitaran kita. Yang pertama saya baca lah Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. So apa pentingnya bersuci ni? Bila kita bersuci, kita dalam keadaan bersuci, so kita akan sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Bila kan sebelum kita nak beribadah, contohnya sebelum kita solat lah, contoh yang paling kita senang nak faham. Bila kita nak solat, sebelum kita nak solat, kita kena bersihkan diri kita dulu. So bersihkan diri kita tu daripada segala kotoran lah. Contohnya awak berok tu, basuhlah berok awak tu. So itu maksudnya bersuci. So apa pentingnya bersuci ni? Supaya kita sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Okay, yang kedua ialah memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Okay, so bila kita dalam keadaan bersih, so kita so kita akan macam mana ayat dia? So kita penyakit tu suka untuk dekatkan kita. Okay, contoh dia, awak ni dalam keadaan bersih. Takkanlah awak akan dapat penyakit takkanlah awak akan dapat penyakit apa panggil tu? Nyamuk Aedes tu, demam denggi tu. Sedangkan kawasan persekitar awak tu dah bersih dah. Faham tak maksud saya? So bila awak bersuci, sama ada kepada diri awak ataupun kepada siapa? Kepada diri awak dan juga persekitaran, maka kita akan dapat pelihara dah kesihatan kita. Pelihara kesihatan tu macam mana? Kita dapat jaga diri kita daripada sebal penyakit macam tu. Okey, yang ketiga ialah Sofia tolong baca saya nombor 3 boleh tak? Cik saya je bercakap. Sofia cuba baca. Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Ya, betul. Terima kasih. Okey, macam mana persekitaran ceria dan kondusif ni? Okey, maksud dia kalau awak bersih, contohlah kalau bersih, awak bersihkan bilik awak kan. Bilik awak dalam keadaan bersih, cantik, mestilah persekitaran tu nampak comel. Comel tu maksudnya kita senang untuk buat apa-apa kat dalam bilik kita. Okey, contoh kita nak study dalam bilik kita. Kita akan rasa happy lah sebab dia dalam keadaan yang kondusif, yang ceria. Takkanlah kalau bilik kita sepah-sepah. Kita suka ke nak study dalam bilik sepah-sepah macam tu? Kristina. Ya, saya tanya Kristina. Terkejut saya Ustazah. Kristina, awak suka ke kalau bilik awak ni bersepah-sepah? Kotor, ada tumpah air Milo. Tak suka. Tumpah air Milo lah, adik minum susu, tumpah susu lah. Persekitaran yang tidak bersih. Benda tu tak akan mewujudkan persekitaran yang ceria lah. Sebab itulah pentingnya kita bersuci, iaitu menjaga kebersihan tu. Yang keempat, siapa ya? Ajwat. Saya sukalah panggil nama Ajwat ni. Ajwat tolong baca kat saya boleh? Ajwat. Okay, lain Ajwat slow dah.
Ajwad. Tak ada dah tu Ajwad tu, lain slow dah tu. Tak nyaut tu. Tak apalah. Faiz. Faiz lain slow juga sebenarnya. Apalah. Yang keempat saya cakap Yang keempat tak apa. Nanti awak respon dekat komen tu, okey? Okay, yang keempat meningkatkan maruah diri. Meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Okey. Kita ni orang Islam ni memang terkenal dari menjaga kebersihan diri. So bila kita ni tak jaga kebersihan diri, bila orang tengok kita, kau ni pengotor lah. Awak ni pengotor lah Abi. Tengok tu. Makan pun bersepah. Ada tahi cicok kat situ, tahi cicok kat sini. Benda tu orang tengok bukan melambangkan Islam yang baik lah sebab pengotornya, sedangkan kita tahu Islam ni agama yang baik, syumul, bersih. So kita kena contohi, ambil benda tu, bersihkan bilik. Contoh paling senang, bersihkan bilik sebab sekarang kan study dekat rumah je kan. Kelas dari rumah je kan. So bersihkan bilik. Bersihkan bilik. So benda tu orang tengok, baguslah Abik ni, baguslah Pidau ni. Bersih bilik. Tak macam budak-budak lelaki lain. Gitu. So nampak awak ni menjaga kebersihan diri. Itu kepentingan dia. So last kali ialah mendapat keredaan dan kasih sayang Allah. Okey, macam mana mendapat keredaan dan kasih sayang Allah ni? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Ada orang nak jawab ke? Krik krik. Cing 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 cing. Tak apalah, saya jawab. Okey. Last kali mendapat keredaan dan kasih sayang Allah ni macam mana? Iaitu bila kita bersih, Allah suka. Kenapa Allah suka? Kalau kita tak bersih, contoh. Saya ada satu cerita. Adalah seorang tu, bilik dia ada debu. Contoh kan, dekat ujung-ujung bilik dia tu, kat ujung-ujung penjuru bilik dia tu ada debu. Lepas tu, ada satu hari tu, dia kena kacau lah macam tu. Dia kena kacau. Sebab apa, bila Ustaz tanya, bila Ustaz datang, Ustaz kata bilik awak ni bersepah. Sedangkan masa tu bilik dia tak ada bersepah pun. Tapi disebabkan ada debu, ada tak cicak kat ujung-ujung, dia tak bersepah. Dia kemas tapi ada benda-benda najis apa semua tu. So benda tu makhluk-makhluk suka. So bila makhluk-makhluk suka, datanglah benda yang bukan-bukan. Sebab itulah kita ni kena jaga jaga bilik kita, jaga persekitaran tu, maksudnya apa yang ada dekat kita, contoh kat rumah, bilik kita, ruang tamu, dapur, lepas tu diri kita. Bila kita jaga bersih diri kita, Allah suka. Bila Allah suka, Allah reda. Senang, simple. Macam tu. So itu pentingnya kalau kita bersucikan diri kita dan persekitaran kita. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak? Cuba kat tangan macam, Ustazah saya pening lah Ustazah. Apa Ustazah ni? Macam tu. Apa topik kita belajar ni? Tak faham. Ada orang tak faham tak? Ada orang macam pening-pening tak? Syakirah ke, Ajwad ke? Kalau ada, cuba komen kat bawah komen pula. Cuba ni tulis kat bawah ni. Kalau tak ada, tak apa. Okey, tak ada. Ajwad kata tak ada. Okey, tak apa. So, hari ni kita belajar pasal apa ni? Cuba seorang bagi tahu, hari ni kita belajar pasal apa? Tajuk apa ni? Tajuk apa kita belajar hari ni Ustazah? Kita belajar pasal kebersihan diri kan. Maksudnya kalau kita bersuci ni, orang panggil bersuci ni asas kebersihan. Maksudnya kalau kita bersuci ni memang akan overall dia, keseluruhan dia akan mendatangkan kebersihan kepada diri dan persekitaran. Betul? Betul tak saya cakap? So sebab tadi kita cakap pasal apa? Kita beritahu maksud taharah tu. Okey, maksud taharah tu apa? Bersih, suci, benda yang bersih lah. Yang kedua kita kenal pula kalau contoh kita nak bersuci ni, kita guna alat apa? Guna alat apa tadi Safia? Kita guna alat apa Safia tadi? Lupa lah. Debu, air. Pasal tu lagi apa? Kertas atau benda yang kesat. Kertas atau benda yang kesat. Terima kasih Safia. So tadi alat, okey, jenis-jenis air pun ada 4 tadi saya cakap. Kan tadi kita cakap kena guna alat air apa? Ada air mutlak.
Air mutlak untuk apa ya Christina? Cuba komen kat bawah tu. Christina, ya untuk bersuci dan boleh digunakan untuk bersuci ke tidak? Ha, Christina. Christina ada? Ha, bers untuk minum air mustakmal. Boleh je okey. Boleh juga kalau nak guna air mutlak tu. Tapi selalunya air mutlak orang guna untuk berwuduk lah. Air paip orang guna tu. Boleh je. Betul. Betul Labi, betul. Okay, so ada yang pertama air mutlak. Okay, saya recall balik Air pertama air mutlak. Air mutlak tu kita guna, kita boleh bersuci. Dia suci dan boleh guna untuk bersuci. Tu clue dia. Suci-suci. Ya, macam tu. Mutlak, suci-suci. Kalau air mustakmal, suci dan tak boleh bersuci. Contohnya air minum. Air soya, air Milo tu awak tak boleh nak ambil wuduk. Tapi dia suci. Okay, yang ketiga, air musyamma. Air musyamma ni air apa? Air yang ada dalam bekas makruh. Ingat makruh. Musyamma, makruh. Musyamma, makruh. Macam tu. Dan last sekali ialah air mutanajis. Mutanajis, najis. Dia tak boleh guna untuk bersuci. Apatah lagi untuk minum. Macam tu. Kau nak minum air ada najis. Tanya Abid lah. Abid main tahu dia suka minum air pelik-pelik ni. Tak kira. Tak ada kata lah. Okay. So hari ni tu je kita belajar dulu Maksudnya dah habis dah untuk topik hari ni. So ada apa-apa nak tanya ke? Sedap boh. Ada apa-apa nak tanya ke sebelum saya berhenti ni? Macam ada yang pening. Tak. Bukan ada kealatan lain untuk kita minum. Macam tu. Tak ada kan? Okay. Tak ada. Ada nak tambah? Tak ada. Okay. Ajwa cakap tak ada. Okay. So sebelum kita habis nanti saya akan bagi latihan. Nanti tolong buat yang dalam grup tu. Nanti tolong buat dan bagi ada markah tulis senarai nama. Okay. Untuk kehadiran. Okay. Okay, itu saja pada hari ini. Jumpa minggu depan. Boleh? Mana boleh cakap macam tu? Memang kena jumpa saya pun minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa tahun depan. Boy, Abid ni. Okay, bye. Assalamualaikum.